Islam menggariskan tiga panduan. Tiga pedoman bagi wanita yang nak pergi kos lah, nak bekerja lah, nak berkejaya lah, berkarier, career dan segala bagai. Seorang suami tak mampu nak memberikan ilmu kepada isteri sebab mungkin titiknya ilmu suami itu. Jadi apa yang dia boleh buat dengan sokongan memberi ilmu, panggil orang luar untuk memberikan ilmu kepada isteri. Jadi kalau lelaki, si suami pula tahu yang ilmu dia cetek, dia pun nak kena upgrade. Jadi sekurang-kurangnya dia sokong menyokong antara satu sama lain. Man, I rasa kan, I nak ambil kos lah. Man, You nak ambil kos apa? kosmetik. Tak, I nampak ni kos data analyst mak. Mata kucing je dah. Dia nak jadi data analyst. Tak payahlah buat apa. I boleh kerja daripada rumah jadi housewife. Ada tanggung you apa? Kita pun bukan ada anak lu. Yalah, serba-serbi semua cukup. Tapi You nak ambil kos-kos ni semua, kacau nak baca buku. nanti boleh baca. Kalau ambil kos nanti end up kat dapur juga. Eh! Betul lah cakap. Orang-orang tu semua cakap, orang perempuan baca tinggi nanti kat dapur juga. Tu orang dulu. Yelah, Dulu polisman pakai apa? sebab pendek. Sekarang Sekarang dah canggih sikit. Sekarang pakai polis pakai kamera. Kasihlah keluar rumah pergi ambil kos. Tak, buat Cari apa? kerja. Jangan buang masa. Nanti bila dah ada anak semua kat dapur juga. Tu nantilah. Tapi kita sekarang tak ada anak. I nak tau pergi kos dan kerja. I ada hak tau. Hak apa? Hak pui. I ada hak tau. Nak buat ni semua. Semua nak minta permission. Mana you tahu dia ada hak ni semua? Ini mandai tau. I baca that time I think. Mana you baca? Dah tak panjang buang masa lah. Nak pergi kursus lah, pelbagai lah. Buang duit, buang masa. Belajar tinggi kat dapur juga nanti. Baby. I nak juga pergi kos. I tak kisah. Kalau you tak kasih, I panggil you your favourite person. Siapa? Dia Ustaz. mana? Ha? Ustaz. Asyik nak panggil ustaz je. Biar. You yang skandal dengan ustaz dah? Biar ustaz berceloteh dengan you. Tak baik tau. Tapi I dengar ustaz busy dia hari. Ya ke? Ha. I try panggil tak? You try panggil? I panggil mesti jalan je. Oh, you special lah. Of course lah. Tak apa, biar ustaz datang dia hentam you. Tak, dia akan hentam you. Kita tengok. Okay, You panggil. I panggil. Ustaz! Nah, Ustaz! Kan nak panggil! Kenapa panggil lagi ni? Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi Tak wabarakatuh. ada Ustaz! Dia tak kasih I ambil kos. Taklah buat apa, betul tak ustaz? Perempuan belajar tinggi nanti kat dapur juga, betul kan? Tapi perempuan selalu dia akan ambil satu kos. Kos apa? Kosmetik. Ada cakap tadi! Ada cakap! But yes, I nak ambil kos, nak kerja. I ada hak tak? Hak apa ya? Awak nak hak apa? Hak untuk kejar my cita-cita. Oh, jangan nak hak organ. Ni dah hak organ. Wah, Wow. Sayang. Perempuan ada hak ke ustaz? Perempuan ni Ada nak kan bagi ilmu. isteri? Isteri ada hak ataupun tidak dalam rumah tangga? Ada ke tidak? Ada. Betul? Ada. Betul ada. Memang ada. Apa hadis dia? kau main hadis pula ni. Kau muka dia. Apa sih Apa macam hadis? hadis? Organ lah. Betul Ustaz kata. Okey, hak isteri nak keluar rumah. Nak keluar rumah, isteri kalau nak keluar rumah nak kena minta izin suami. Itu satu. Kalau suami tak izinkan, nak kena tahu apa sebabnya. Kalau suami tak izinkan, bermaksud ada sahaja yang suami nampak, yang isteri tak nampak. Dia ada mata sixth sense. Ada ke? Tak tahu pula saya. Six sense ke? Aduh. 60 Saya cents? ada sensation je. Okay, dia macam ni sebab Tak jadi.
Sebab kalau ikut dalam Islam, isteri mempunyai hak. Kalau kita kata tentang isteri nak menimba ilmu, memang boleh. Kerana itu adalah satu kewajipan, tak perlu minta izin kepada suami. Lihat kepada ilmu apa yang dia nak menuntut. Kalau daripada sudut ilmu agama, fardu ain, tak perlu minta izin suami. Tapi kalau untuk mempertingkatkan diri, perlu minta izin suami. Apa sebabnya nak mempertingkatkan diri? Dan sebab kita faham kalau kita ikut hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, dia perlu kepada ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa inginkan akhirat juga, dia perlukan kepada ilmu. Wa man arada, kedua-duanya, siapa yang inginkan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilm. Maknanya kita nak dunia, kita nak akhirat, kita kena cari ilmu. Jadi bukan nak kata, kalau kita lihat apa orang kata tu, dalil-dalil hadis-hadis dalam Al-Quran, hadis ataupun ayat daripada Al-Quran, banyak mengatakan dengan sirah ataupun lafaz lelaki sahaja. Tapi sebenarnya dalam hadis ataupun ayat itu, dia mengandungi juga hak perempuan. Jadi bermaksud isteri juga ataupun perempuan juga wajib untuk menuntut ilmu. Jadi boleh. Dengar tak? Salah ayat ni. Tak salah. Nanti yang ni semut-semut. Semut-semut. Ada dua hantar. Sakit pula kaki. Tapi kalau suami tak kasih keluar je, tak boleh ada pergi. Walaupun dia tu ilmu agama yang dia nak ambil. Macam I nak pergi juga. Kalau ilmu agama, dia wajib untuk dia menuntut ilmu. Wajib kepada suami berikan kepada isteri ilmu itu. Kalau suami boleh ajar, suami ajar. Kalau suami tak boleh ajar, Kurang ajar. jangan kurang ajar. Maknanya berikan isteri peluang untuk pergi. Itu wajib. Itu juga dia merangkumi nafkah daripada seorang suami kepada seorang isteri. Oh, kasih isteri ilmu pun nafkah juga. Betul. Saya nak pergi hari. Tengok emosi. Emosi pun daripada komponen nafkah juga. Kalau emosi dia muram, suami wajib untuk happykan isteri. Betul. Bini kalau tak happy, kita pun tak tenteram, Ustaz. Betul. Happy wife, happy life, orang cakap. Apa? Tadi I nak berbual, I potong you. Bila saya cakap Tak apa. Ni kita cakap pasal hak perempuan ni. Ada tak contoh-contoh tokoh-tokoh muslimah yang masih mengejar cita-cita mereka walaupun mereka dah berumah tangga? Ada tak Ustaz? Oh, kalau soalan yang macam gini, sebenarnya ada. Contoh yang paling baik kita ambil adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya baru berbincang dengan Ustaz Fatah, sampai salah sebut nama saya, Ustaz Fatah betulkan saya, iaitu di mana Rasulullah ada seorang isteri di mana nama isteri Rasulullah itu Zainab binti Jahash. Masa Rasulullah lagi hidup, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, nanti kalau lepas aku wafat, kata Rasulullah, lepas aku meninggal dunia, akan ada di kalangan isteriku yang wafat selepas aku. Asal Rasulullah wafat dulu, nanti ada isteri dia juga yang akan wafat. Kata Rasulullah, kalau nak tahu, dia cakap dengan isteri dia lah. Dia cakap, isteri aku yang akan wafat selepas aku adalah isteri aku yang paling panjang sekali tangannya. Jadi bila selepas Rasulullah wafat, Aisyah lah terutamanya panggil semua isteri Nabi. Dia kata, mari sini kita ukur tangan. Ukur tangan kau panjang ke? Sebab kata Nabi, kalau siapa yang tangan dia panjang di kalangan kita, dia akan meninggal dulu. Ukur. Sekali yang meninggal selepas Nabi wafat, tak berapa lama kemudian yang meninggal adalah Zainab. Mengikut riwayat Aisyah ni, Aisyah kata, Aisyah pun pelik. Bila diukur, tangan Zainab ni pendek. Dia bukan tangan isteri yang panjang. Tapi kenapa dia ni wafat dulu macam berbeza dengan apa yang Nabi cakap. Kemudian barulah Aisyah faham. Yang Zainab ini, orang dia seorang wanita yang berwibawa. Dia suka bersedekah. Dia juga pemurah. Dan dia rajin bekerja untuk dapatkan wang sendiri. Dia suka bersedekah. Dan dia suka menjahit pakaian dia. Dan mengikut riwayat imam-imam hadis, ini Zainab juga menjual kulit-kulit binatang. Dan salah satu kelebihan Zainab ni, dia pandai seimbangkan waktu ibadah
waktu kerja dia dan tugasan dia di rumah. Kadang-kadang ada setengah perempuan, setengah isteri. Asyik nak pergi kos saja Fatai, padahal ada juga sexual intercourse. Itu kos Kita tak payah pergi kos Ustaz. itu ada juga kos sexual intercourse. Saya ulang lagi, sexual tuan-puan. Nanti kita akan kupas. Dia menjaga Rasulullah, dia jaga urusan rumah tangga. Jadi dari sini kita faham. Okey, saya tambah sikit fakta daripada Ustaz Fatah tu dah sangat bagus. Cuma tambah satu aja daripada saya. Islam memang tidak melarang wanita untuk berkejaya, bekerja, nak mengambil kos segala bagai. Cuma yang penting, jagalah peranan dia sebagai seorang isteri, untuk menjaga anak-anak, melayan suami. Dan tidaklah dilarang untuk sama sekali wanita itu bekerja, Ustaz Fatah, menyara keperluan suami. Terutamanya pada zaman kita sekarang ni, ekonomi yang tak menentu. Jadi bolehlah perempuan ni, isteri pergi kos. Tapi jagalah ya aurat, apa semua adab, itu mesti dijaga. Dia kena sokong tau, kasih sokongan. Sebab zaman sekarang ramai wanita lebih tinggi kedudukan ataupun pangkat dalam pekerjaan daripada suami. Ya ke? Betul. Betul. Kuat betul. Tapi mufti kita lelaki. Mufti memang tak boleh jadi perempuan. Mufti nak perempuan. Tak lagi. Kita tahu sendiri. Tak jadi. Tak boleh. So you have to kasih beri sokongan. Kosongan. Sokongan padu lah Sokongan pada sokongan I. padu, I nak buat ya. Jadi kalau tak kasih juga. Kalau tak kasih macam mana Ustaz? Pentingnya sokongan kita sebagai suami kena kasih isteri, jadi dia boleh mengejar isteri dia. Sebab dalam rumah tangga ni dia perlu sokong menyokong antara satu sama lain. Bukan sahaja menyokong tapi juga memberi sokongan. Mendokong. Boleh dukung? Jangan pandang rendah. InsyaAllah mampu Ustaz. Jadi memang perlu. Batuk sebab saya Ustaz. kalau contoh tadi tentang ilmu, seorang suami tak mampu nak memberikan ilmu kepada isteri sebab mungkin ceteknya ilmu suami itu. Jadi apa yang dia boleh buat dengan sokongan memberi ilmu, panggil orang luar untuk memberikan ilmu kepada isteri. Jadi kalau lelaki, si suami pula tahu yang ilmu dia cetek, dia pun nak kena upgrade. Jadi sekurang-kurangnya dia sokong menyokong antara satu sama lain. Sama juga daripada sudut keuangan. Kalaulah kita yakin 3,000 4,000 dapat sustain rumah tangga, okey. Tapi kalau rasanya memang tak cukup. Sebab dengan keadaan sekarang, kalau dulu nasi lemak berapa sen? Dulu 50 sen. sen. Kalau pergi Safra sekarang nasi lemak $22. Lampau nasi lemak apa ni? Nasi lemak lobster. Ustaz high class. Ustaz bukan gaji 3-4 ribu. Jadi saya 30,000. Oh 30. 20 tahun akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. 30,000. Yang cakap lobster. Jangan. Macam-macam boleh The letak. word farm you can take. Dengan Nasi lemak lemak-lemak dolphin dia. kat. Macam dolphin. Jangan. Jangan Ustaz. Anak ya binatang. Okay, kalau you tak nak kasi habis kos, kita pergi sama-sama nak? Malas lah. Tadi nak pergi kos untuk perempuan macam mana? Ada kata nak make kos data analyst. Kalau you boleh ajak I, okay. Kalau you boleh ajak I, you kasi I keluar. I ajar you ilmu-ilmu data-data yang patut. Data apa you nak? Jadi kalau gini, macam mana pula isteri dah sibuk sangat kerja cita-cita sampai rumah tangga semua tak jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Macam mana tu Ustaz? Okey. Tak ada masa untuk Ini suami. bagus. Dah jadi bab apa Bagus soalan. Islam menggariskan 3 panduan. 3 pedoman bagi wanita yang nak pergi kos lah, nak bekerja lah, nak berkejaya lah, berkarier, kuih karier dan segala bagai. Baru makan semalam. Yang pertama, kena pastikan kerja atau kerjaya dia, karier dia tu halal. Itu nombor 1. Dan yang kedua, kena jaga adab semasa bekerja, jaga adab
semasa nak keluar daripada rumah, nak ke tempat yang kita belajar, ambil kos dan segala macam tu semua. Dan yang ketiga, kena pastikan pekerjaan kita dan kerjaya atau bidang yang hendak kita ceburi tu tidak menjejaskan kewajipan kita kepada suami, anak-anak dan keluarga. Ini kalau boleh, itu 3 itu tadi saya sebut, boleh cantik, bagus. Tapi kalau ada satu terplay on, cari pasal lah. Not doing things right. Not doing thing right anymore. Anymore. Dia tak pakai macam budak sekolah ni baju. Kos kan, kos. Itu dia 3 tu penting. Tolonglah saya minta yang kat luar, yang apa. Tadi macam Ustaz cakap, kalau isteri betul-betul nak belajar, suami tak mampu. Kalau isteri tak boleh mengaji, suami nak ajar, suami pun lidahku kelu. Enggak nak mengaji pun dah macam tak tahulah apa, suara apa. Lebih baik hantarlah isteri. Betul Ustaz Fatah? Ustaz Fatah rela mengajar. Ustaz Fatah bagus. Asyik salam orang, aku nikahkan kau, bila aku nak dinikahkan. Aku pula dinikahkan lagi. Ya. Yang marah tak patah. Saya ni memang suka gurau. Tak patah tahan gurau. Jadi jangan lupa 3 benda tu. Sekarang apa soalan lagi? Cuma saya nak tambah sikit Kalau isteri nak keluar rumah untuk bekerja, berkerjaya, untuk upgrade ni semua boleh. Tapi dia nak kena prioritikan apa yang tugasan yang dia perlu laksanakan dulu. Tanggungjawab dia sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Sebab kita faham kalau seorang ibu ni, madrasah yang paling utama untuk anak-anak adalah ibunya. Jadi kalau ibu tak tahu nak mengasuh anak, tak tahu nak beri pendidikan kepada anak, itu yang lebih utama daripada dia cari data apa tadi? Data analyst. Data analyst lah, database lah, macam-macam data ada kan. Betul. So kena prioritikan mana yang harus diutamakan dulu. Akhirat, kemudian datanglah pendidikan kepada anak. Selain daripada tu, mata wang kekeluargaan, tu semua perlu. Jangan sampai ambil setakat sebab minat, tapi dia tak ada kena-mengena dengan apa yang kita nak kedepankan keluarga kita. Tu dah jadi satu perkara yang sia-sia. Jadi kena prioritikan mana yang perlu diutamakan. Jadi kalau let's say saya sebagai suami, isteri macam gitu, dah sibuk kerja sampai rumah pun tak terjaga, saya boleh pergi mahkamah syariah komplain? Ni berat ni. Ini soalan berat ni. Agak boleh tak? Adakah Kadi akan melayan saya? Dia sebelum pergi ke mahkamah syariah, dia perlu pergi ke kaunseling dulu. Sebab kita nak lihat apakah punca pergaduhan, konflik rumah tangga tu. Kalau sekiranya benda tu adalah remeh, boleh diselesaikan, maka selesaikan dekat situ. Jangan sampai dibesar-besarkan. Pernah ada orang pergi komplain benda gini? Ada. Dapat tahu puncanya sebenarnya kecil. Tapi pasal dia simpan. Macam gunung berapi. Dia belum meletup. Tapi dah lama-lama dia akan meletup. Dah meletup habis. Saya pun sama ni. Tiba-tiba satu hari aku meletup juga ni. Soalan saya. Tak ada. Cuma lagi betul kata Ustaz Fatah tu, cuma saya suka nak menambah satu fakta saja. Kadang-kadang betul, kerana bila isteri dah keluar, pergi belajar, pergi bekerja, dan kadang-kadang rumah tu ada sikit yang tak kena lah. Mungkin tak sempat basuh baju, contoh mengemas rumah. Jadi bila di sini ada satu perkara yang sangat penting. Apa yang penting? Kerjasama. Kerjasama. Bila suami tengok dia tahu timetable isteri dia begini, Ustaz Fatah begini. Yelah, memanglah kita ni lelaki kadang tak semua boleh buat, cantik kilat-kilat, lantai macam cermin. Tapi apa yang boleh kita buat, kita tolong. Pasal kita faham. Itu menunjukkan yang kita juga support isteri kita. Kita mungkin dah masukkan, kalau tak sempat nak menyidai baju contohnya, mungkin kita dah basuhkan dulu, dah masukkan dalam washing machine. Mungkin makan anak-anak, mungkin kita dah prepare, dah masak apa, dah beli dan segala bagai. Jadi saya lihat di situ kerjasama Ustaz Fatah sangat penting. Macam tadi Ustaz Fatah sebutlah, takkanlah perkara macam gini nak terus pergi mahkamah syariah. Ingat hakim kat mahkamah syariah tu tak ada kerja, kepala dia pening Ustaz Fatah kesian hakim. Sebut lagi hakim. Dia orang pun ada tugasan mereka sendiri, beban tugas. Jadi macam Ustaz Fatah tadi cakap lah, dia akan tengok dululah. Kalau
Inilah perkara macam kata orang macam tak gigi lah sikit punya pasal buat apa nak pergi hakim pun malas nak dengar. Kalau boleh settle, settle sendiri. Macam saya cakap tadi lah, yang penting apa, kerjasama. Okey, bagus. Kita tak masuk sama-sama tadi Saya tadi sama. Kita miss Pasal it's not the kerja sama, it's the kerja. Jadi dia baik kecerakan dia berbalik pada kerjasama of course lah. Jadi bini kita Bertolak ansur, saling memaham. kalau bertolak sampai jatuh je Ustaz. Jatuh pijak aja lah. Tapi kalau kita lihat Ustaz Fatah, kalau kita balik pada episod-episod yang kita korang selalu seru kita diorang datang, sebab kita bukan hantu bukan Pontianak di malam hari datang. Tapi yang kalau kita lihat sendiri daripada watak Rasulullah SAW di episod-episod yang korang pernah seru kita ni, Rasulullah jahit butang baju Rasulullah sendiri. Kadang Rasulullah menyingsing lengan, menolong isterinya. Jadi di situ menunjukkan gambaran kalau dia seorang Nabi, dia pesuruh Allah, dia kekasih Allah, dia boleh menghormati wanita, isteri dia. Dan kalau kita lihat masa zaman sebelum Rasulullah berhijrah ke negeri Madinah, orang-orang perempuan masa tu ditindas banyak. Hak-hak wanita diperlekehkan, diketepikan. Tapi bila jangan ni ada aja gangguan dajal kat balik kepada tadi, Rasulullah menaikkan taraf wanita. Sampai ada wanita yang bertugas ikut Nabi berperang, bertugas sebagai seorang jururawat. Ada juga yang terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Islam tu tidaklah kata orang Ustaz Fatah yang ada orang cakap Islam ni merendah-rendahkan wanita. Tolonglah, tak adalah itu semua, itu fikiran. Tak tahu daripada mana fikiran datang, tak belajar sejarah tentang Nabi. Marah sekarang banyak. Ustaz Fatah betul lah, ada macam-macam chapter sampai kata orang Islam ni merendahkan wanita. Maaf, itu satu kesilapan yang besar, yang salah. Orang kurang perfahaman. Kulutlah pemikiran yang kulut. Betul. Kalau saya nak tambah tadi Ustaz Adib Tambah je lah. Tambah dia. Ini yang makin menambah. Jadi bukan. Ustaz Fatah, Tambah je. pasal tadi perang Rasulullah tu, ada seorang wanita ni dia nak ikut Rasulullah perang. Tapi Rasulullah tak berikan. Bukan bermaksud Rasulullah memperlekehkan tadi wanita, tapi Rasulullah kata dengan wanita ni, kamu balik ke keluarga kamu, ke negeri kamu, sampaikan ilmu. Maknanya wanita ini juga bermartabat tinggi. Terbalik martabat. Dia bermartabat tinggi. Bermaksud orang ini adalah orang yang berilmu. Macam mana dia nak berilmu? Dia kena ikut kelas. Dia ikut Rasulullah. Rasulullah tak pernah melarang sahabiah daripada kalangan wanita ni untuk ikuti kelas Rasulullah. Dia tak kata no dan dia tak kata yes. Maknanya boleh. Boleh untuk wanita untuk ikuti kelas-kelas. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa wanita ataupun isteri sebaiknya upgrade diri. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk suami, untuk keluarga, untuk anak-anak. Betul. Kalau dia nak upgrade diri sendiri, cakap dia tak payahlah berumah tangga. Upgrade lah diri sendiri. Ustaz Fatah saya tambah lagi. Tahu isteri Nabi Ustaz Fatah, Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Selepas kewafatan Rasulullah, ramai sahabat-sahabat lelaki di kalangan sahabat Nabi yang lelaki belajar berguru dengan Aisyah. Belajar, ambil hukum hakam, ambil hadis daripada Aisyah. Jadi perempuan bukanlah setakat duduk aja melayan suami, melayan anak-anak. Maksudnya tu balance lah, balance, you know. Balance. Dah lah, tak ada lagi nak tambah. Tak ada lah. Dah boleh bungkus Yelah, apalah. Penat nanti takut yang dengar pun terlampau banyak sangat input. Saya rasa dah bagus lah ni. Daripada korang ni dengan ni 3 mata ni. Macam mana? Ini tak, ni bukan Dajjal. Dajjal ada 1 mata, ni 3 mata. Tak tahu apa beda Dajjal. Madu 3 lah agaknya. Saya tak jerit. Jangan. Kenapa? Itu kan sunnah. Sunnah tu lah awak ikut. Lagi ada soalan lagi tak? Tak ada lah. Dia tambah. Semua dah clear. Dah clear. So So pergilah. thanks Ustaz.
Setting sijil. Okay, so I dah boleh hantar Ustaz balik. Hantar. Kesian diorang. Okay. Dah kau nak. Kira goyang lah. Macam mana Ah, katakan? Allah, takkan dia nak bercakap. Jangan marah. Goyang lagi tu ah. Okey, boleh kami belah? Boleh, awak boleh belah. Makasih Ustaz. Okey, Kita jumpa nanti. Nanti kita pasal. Okey, Patah, let's go. Baik ah. Diorang. Okay. So kita boleh compromise lah. If like Ayu pergi pergi kos. Habis tu lupakan rumah tangga ni, Man boleh marah. Bukan marah, tegur. Tak, sekarang Ayu siapa? Betul cakap Ayu siapa? Entah, I tak tahu dia. Tengok orang mandai I think it's neighbour yang time kita berbual. Tapi tu lah dia balik kepada kerjasama lah Of course Suami lah. pun nak kena faham juga Takkan apa pun mesti kan. Sih. Kalau lagi tengah busy. Kesian tu orang kat rumah. Dah lah kita berbual ni. I nak continue baca buku ni. Okay, tak kacau. Tak kacau. I tengok kau siapa lagi bilang ni. Sebut allocation. Tai.